Hai Puan Ana. Okay, selamat pagi ya semua. So, kita berikan masa lebih kurang 3 minit lagi. Minta maaf terambil masa Puan Ana. Okay. Baik. So, sambil kita tunggu tu. Okay. Kak Ana, saya dah bagi presenter privileges pada Kak Ana ya. Okay. Alright. Kita tunggu, kita kenalkan dulu ya kita punya okay, so selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta webinar kita yang sudah login ya. So saya Umar dari bahagian instructional dan pembelajaran digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. So saya akan bertugas selaku moderator bagi sesi ini. So slot kali ini ialah mobile video editing course, professional production on the go using KineMaster. Actually Puan Ana dengan saya pun kurang tak pasti ya apa dia punya pronunciation yang betul. So saya rasa KineMaster ya. Saya tengok tadi kat YouTube dia saya KineMaster. Okey, hadirin sekalian, Puan Ana merupakan pensyarah dari College Community Hulu Selangor ya. Pensyarah yang sangat experience, sangat passionate with what she does. She's also the pegawai pengambilan of College Community Hulu Selangor. Okey, saya masih lagi dapat banyak WhatsApp macam mana nak login. Kepada anda, mungkin anda boleh beritahu kawan-kawan anda kalau nak login, password dia lah 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ada sebab saya masih lagi dapat banyak messages on my WhatsApp asking me what's the password. Alright. Alright, 1, 2, 3, 4. Tolong beritahu kawan-kawan anda password dia dah 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya ada dalam laman web, mungkin diorang tak perasan. Okay, alright. Okay, so as I see, you can see more people will be coming in lah. Okay, alright. Okay, so Puan Ana, before we start, okay, tell us kenapa Puan Ana menggunakan aplikasi ini. Okey, sebelum ni saya dah biasa. Cumanya bila kita selalu guna pun, so saya mencari satu app yang sama experience saya dengan saya editing guna PC. So banyaklah dulu saya gunakan Go, Filmora, PowerDirect app. Sehinggalah saya jumpa Master ni, I fall in love. I fall in love again lah. Saya dah gunakan since 2017 dan sampai sekarang saya masih lagi setia menggunakan KineMaster. Even though saya pernah juga jumpa satu apps lain iaitu CapCut, features dia tak jauh berbeza dengan KineMaster. Tapi saya still setia dengan KineMaster kerana beberapa ciri. Tak boleh cerita sekarang, nanti habis modal saya. Yeah, saya dengar you. Sorry. Okay, I have this tendency to speak while I'm still muted. Okay, and that happens very often. So please bear with me. Okay, so tanpa membuang masa Puan Ana, go ahead. Please share with us. I'm looking forward to learn from you. Ya, Puan Ana ni saya bagi tahu dia memang handal ya dalam bidang IT. She's really good. Cuma apa yang saya risau tu bila sampai dia bercakap kita tak boleh berhenti. Itu je. Alright, okay, over to you Kak Ana. Okey, terima kasih Dr. Umar, terima kasih JPKK, PIPD di atas peluang dan juga jemputan untuk saya berkongsi sedikit knowledge yang saya ada dan juga skill yang saya ada pada webinar pada hari ini. So, seperti yang saya bagi tahu tadi, saya dah gunakan ini 2017, so 4 tahun lah kan.
Jadi saya akan share slide saya. Semua yang peserta webinar ni dah install ke dalam handphone masing-masing? Sebab kita punya webinar ni dalam sejam setengah macam tu. Dan saya ada tutorial dalam 1 jam 13 minit yang you kena follow lah. Jadi kalau you ada dah install apps tu dalam phone masing-masing, jadi boleh dengar saya membebel dan at the same time boleh buat try sendiri lah. Okay. So semua dah dapat nampaknya saya punya PowerPoint. Okay, KineMaster ni adalah satu apps sama ada dekat Android ataupun iOS. You boleh install dan pada saya dia adalah satu apps yang profesional, menghasilkan video editing yang profesional. Mungkin ada tertanya-tanya, kenapa nak guna handphone instead of kenapa nak tak buat editing dekat apa tu dekat PC? Okay, macam ni pada saya kan handphone ni dia dah jadi macam kita punya BFF. Kemana-mana pun kulu kili kita mesti bawa handphone. Kalau tertinggal handphone kat rumah pun sanggup patah balik untuk ambil handphone. Jadi pada saya dalam satu cabaran bila kita nak buat apa tu PDPR kan, pembelajaran secara online, banyak semua mengatakan banyak benda nak kena beli baru dan sebagainya, semua itu melibatkan kos. Pada saya, kenapa kita fikir nak beli benda baru? Kenapa kita tak optimumkan apa yang kita ada? Jadi kalau setakat contohnya macam saya mengajar digit sebelum ni, jadi instead of saya panggil juruteknik untuk tolong saya shooting, why don't just gunakan handphone, shooting gunakan handphone. Jadi bila kita dah shooting gunakan handphone, nak transfer pula dekat PC, pada saya satu masalah. Kalau macam saya tak tahu orang lain kan. Kalau macam saya, even nak buka laptop dekat rumah pun saya malas. Jadi kalau kita shooting gunakan handphone and editing pun kita buat dekat handphone, jadi pada saya dia senang, kita boleh buat kat mana-mana. Macam saya selalu bawa parents saya pergi hospital. Jadi saya sambil tunggu dia orang appointment dengan doktor, so saya boleh buat editing dekat mana-mana saja. Contohnya macam itulah. That's why I prefer gunakan handphone, editing dekat handphone instead of gunakan PC ataupun laptop. Okay. Kemudian, seperti yang saya share juga tadi, saya dah gunakan since 2017. Saya dah try banyak apps sebelum ni. Vivo, Filmora, Power Director. Tapi apps lain tu tidak memiliki cita rasa saya untuk sebuah aplikasi penyuntingan video. Kenapa? Sebab first saya belajar editing, benda tu ada timeline, ada tag dan sebagainya. Jadi bila gunakan macam Vivo, Power Director, Filmora, dia tak ada benda macam tu. Jadi saya rasa susah. That's why saya gunakan apa tu KineMaster. Dan sebenarnya saya ada video dekat YouTube channel saya ceritakan kenapa saya fall in love sangat dengan KineMaster. Pada tajuk video tersebut adalah 18 sebab kenapa KineMaster ni best kan. So you all boleh check it out dekat saya punya YouTube channel Ana Patan promosi kan. Okay, so KineMaster ni dia ada dua version. Satu adalah free user dan satu lagi adalah paid user ataupun premium user. Okay, sebagai free user, sebenarnya tak, sebab sekarang ni KineMaster dia dah sampai version 5. So version 5 ni pun baru release dalam 3 minggu lepas. Dan bila saya check dengan free user kawan saya dan juga my husband, dia tak ada jauh perbezaan berbanding dengan premium user. Kalau sebelum ni untuk free user, dia punya macam lagu, dia punya grafik, dia punya effect tu very limited. Berbanding dengan premium dia boleh access semua. Tetapi untuk version 5 ni, dia boleh access semua. Lagu, dia punya grafik semua free. Jadi so kita boleh gunakan free account untuk free user. Apa yang kurang best sikit untuk free user ni sebab dia ada watermark. Okay, so nanti bila kita export ada watermark sepanjang video kita, watermark KineMaster lah. Dan juga akan ada ad yang akan appear. Tapi ad itu sebenarnya tidaklah mengganggu sangat pun. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan sebagai free user pun it's good enough. Okay. Tetapi if you ada budget, contohnya kalau kita nak buat video corporate untuk politeknik, untuk college community, takkanlah kita nak biarkan ada logo KineMaster tu kat atas, dia nampak kurang profesional. Jadi kalau kita kekurangan budget, so KineMaster ni dia ada dua plan. Satu adalah monthly, satu adalah annual. So monthly untuk bulan, katakan kita just betul-betul nak pulun satu bulan ini saja kita nak buat editing. So boleh bayar dengan harga RM15
kalau macam saya memang YouTuber yang tak berapa nak laku. So saya beli untuk annually sebanyak RM96, RM97 lah. Dan saya rasa berbaloi. Mungkin orang kata tak cuba ke yang crack? Yes, saya pernah cuba tapi dia ada benda yang tak best bila kita gunakan version yang crack. Jadi sebab saya memang malas nak pilih banyak, so saya invest RM97 ni untuk versi yang premium user lah. Okay. Kemudian uh, tadi saya ada cerita yang beberapa app yang saya telah guna tak berapa best. Cuma baru-baru ni bila anak saya ceritakan yang digunakan CapCut. So saya rasa best sangat tu CapCut ni. Jadi saya pergi install CapCut dan saya buat perbandingan antara CapCut dan juga KineMaster. So sebenarnya CapCut tu saya fall in love juga. Cuma dia punya love tu tak begitu deep compare dengan saya love sangat dengan KineMaster. Jadi kalau you all nak buat perbandingan antara KineMaster dengan CapCut, boleh juga tengok dekat YouTube channel saya, Ana Fatania. So saya ada bagi review, instead of daripada 5 bintang, saya bagi CapCut 4.5 bintang. Kurang sikit daripada KineMaster. Kenapa? Okay, CapCut ni memang dia totally free. Totally free, dia tak ada watermark dan sebagainya. So you all kalau rasa macam tak ada budget, boleh gunakan CapCut. Tapi saya masih lagi fall in love dengan KineMaster untuk beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah KineMaster bila kita export video kita punya quality kita tu up to 4K. Tapi di depends pada handphone lah. Kalau macam handphone saya ni dah lama, dah 3 tahun macam tu, paling tinggi quality yang saya boleh setah adalah QHD. Kalau mungkin latest phone ataupun yang mempunyai size yang lebih besar boleh up to 4K. Jadi walaupun dengan QHD quality dia sangat bagus, masih sangat bagus, dan masa kita export tu kita boleh edit dari segi dia punya apa sistem, sama ada 30 frame per second ataupun 25 frame per second, berapa bit range yang kita nak gunakan. Jadi dia lebih fleksibel kat situ. Kemudian dari segi dia punya clip grafik, stiker, video dan juga lagu-lagu yang ada dalam KineMaster ni, dia lagi best dan lebih professional look. Dan pada saya sebagai YouTuber, saya tengok pada lagu. Sebab lagu, kalau kita punya lagu yang kita ada dalam video kita, and then kita upload dekat YouTube, kalau lagu tu ada copyright issue, so kita punya video kita tu akan ada satu copyright issue lah. Jadi kita tak boleh menjana pendapatan daripada video tersebut. Jadi dalam KineMaster, dia punya lagu pilihan dia sangat banyak, daripada lagu klasik, lagu yang ada suara penyanyi, lagu Korea, lagu apa, hip hop, R&B, style punya theme, dia ada banyak. Dan lagu-lagu itu adalah royalty free. Bila royalty free maksudnya you boleh gunakan untuk buka video you, so takkan ada isu-isu copyright. Dan mungkin ada orang kata tak best lah, mata saya pun dah berumur kan. So memanglah sebenarnya sakit mata jugalah bila kita edit gunakan phone. Tetapi boleh ke KineMaster ni memang dah fall in love dah kan? Boleh ke KineMaster ni kita gunakan dekat PC? Okey, boleh. Tetapi you kena install dulu emulator seperti Nox Player ataupun BlueStack. Cuma ni semalam saya dah try. BlueStack dia sangat berat. So saya tak recommend. You boleh gunakan Nox Player. Tetapi then ada isu lain. Okay, emulator ni macam ni. Sebab KineMaster ni dia dibangunkan untuk Android dan juga iOS. Manakala PC kita most of us gunakan Windows. Jadi dia adalah operating system berbeza. Jadi emulator ni bertindak sebagai penterjemah kan, untuk membolehkan Android play di dalam Windows. Jadi ada isu-isu lain lah. Sometimes malah bila saya tengah buat, tiba-tiba dia tendang, dia tutup sendiri. So itu adalah antara isu-isunya. Jadi kalau you nak shoot gunakan phone dan nak edit guna PC, saya rekomendkan software yang memang dicipta untuk PC seperti Filmora ataupun Power Director. Mesti orang kata, habis tu hari ni belajar KineMaster macam mana saya nak gunakan Filmora sebab tak belajar pun Filmora. Okey, macam ni you all. Benar kan, dalam macam kita belajar Words kan, tak kisahlah Words tu adalah version 2003 ke 2013 ke 2016 ke, kita tahu Words tu apa yang boleh Microsoft Word tu buat. Cuma ni mungkin function sedikit berbeza, ada feature tambahan macam tu. Jadi sebenarnya once you dah faham konsep sebuah software editing video, tak kisahlah sama ada you gunakan KineMaster, gunakan Nox ataupun Filmora untuk PC, sebenarnya dia sama. Cuma mungkin ada fungsi-fungsi dia yang sedikit berbeza. Okay.
Cuma mungkin Dr. Umar, kita boleh setkan satu tarikh lain untuk kita belajar Filmora pula. Jadi orang boleh buat perbandingan lah Film Master dengan Filmora. Okay. So, sebelum saya teruskan dengan tutorial saya yang step by step tu, for those saya ada tawaran hebat untuk sesiapa peserta webinar kita pada hari ini. For those yang PM saya melalui Telegram saya anafatania_KKHS, ataupun drop your comment on my channel Anafatania. So, saya ada sesuatu yang istimewa untuk anda sebagai hadiah Ramadan Al-Mubarak. Okay? Dan pastikan juga anda stay tune sehingga ke hujung webinar kita pada hari ini, kerana ada satu tips penting sekiranya anda nak membuat editing menggunakan KineMaster. Okay, that's all my slide. Dan kita akan move seterusnya ke tutorial kita step by step. Okay, saya start dulu sharing. So kita nampak macam sesi Gold Shop dia tadi, di mana Puan Ana dah bagi promosi. Kalau PM beliau akan dapat apa. So saya pun terkejut ni, sesi Gold Shop ke webinar VIP ni? Cik tak tahu. Alright, go ahead Puan Ana. Nak kerja dengan Gold Shop tapi tak dapat invitation. Okay, betul. Lalu bahasa Arabnya mana? Kita kepada Allah. Allah yang maha apa? Mohon peserta untuk mute-kan sebab rasanya ada gangguan ya. Tolong mute. Kecuali anda ada soalan, let me know. Okay? Saya punya Windows player ni dah happy ke? So boleh saya play. Play tak? Tak Puan. Baru boleh. Alright. Dengar tak suara? Ada Puan. Ada? Alright. Jadi kita akan teruskan webinar kita pada hari ini dengan tutorial step by step untuk KineMaster. I'm not sure exactly sebutannya KineMaster ataupun KineMaster. For me it doesn't matter. Yang penting kita tahu nak guna. So dekat sini paparannya saya ada KineMaster, saya ada 3 lagi apps lain yang di bawah family of KineMaster. So kita klik pada KineMaster. Ini adalah paparan interface untuk version 5 KineMaster. Macam mana saya tahu ini adalah version 5? Kita pergi pada setting about KineMaster. So yang nampak kat sini saya punya adalah 5.0.1 bla 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 bla. Okay, so ini adalah version yang sekarang. Kita teruskan dengan kita punya create new Okay. Dalam create new ni aspect ratio. Aspect ratio ni you kena tahu you buat editing video ni untuk apa pada saya. Kalau you buat untuk paparan di kelas gunakan LCD projector, untuk paparan video corporate ataupun untuk di YouTube, so kita gunakan 16:9 sebab itu adalah ratio kita punya screen sekarang kan 16:9. Kalau kita buat untuk kita letakkan dekat IG story, then this one lah 9:16. IG story, TikTok yang ni lah 9:16. Kalau kita buat tu untuk paparan IG post, and then 1:1. Kemudian yang lain-lain ni kurang popular lah, biasanya 3 ni lah ya. Okay. Kemudian photo display mode, so saya ambil feed saja. Okay, yang ini kita nak setkan photo duration. Maksudnya apabila kalau kita nak masukkan video editing kita tu hanyalah gambar still image saja, bila kita masukkan tu automatically kita punya still image tu akan feed 4.5 second, ataupun kalau kita nak jadikan dia 5 second terpulang. Pada saya prefer 4.5. Kenapa? Sebab bila kita gunakan still image nanti kita kena letak transition, nanti saya akan ceritakan transition 0.5, 0.5, jadi dia punya
foto tu actually hanyalah 3 second. Saya ambil 16 nisbah 9. And then saya ambil balik yang tadi. Cendawan kukuh. Okay. Apa beza dia? Nampak? Okay, so saya nak movekan dia. Kena macam ni. Kita ada skrin kita warna hitam. So itulah saiz 16:9. Dan ini gambar saya. Gambar saya adalah 4 nisbah 3. Okay. Macam mana saya tahu dia adalah 4.5? Okay, you nampak dekat sebelah sini. Dia ada 4.500. Okay, ataupun kalau you tengok daripada yang kersa merah ni, 00 sampai last sekali adalah 4.49, 4.5 lah kan dia punya kalau kita bundarkan. So maksudnya bila kita letak gambar aja dia akan auto setkan satu gambar, duration dia adalah 4.5 saat. Ada dua cara lah nak masukkan. Okay, first cara saya masukkan, saya terus tengok saya punya klip ni, saya terus klik. So dia akan auto masuk. Jadi macam mana kita nak review sama ada inilah betul klip yang kita nak gunakan, kita kena play. Okay. Satu lagi cara, pergi pada media, cari balik folder kita, and then saya tekan lama. Okay. Bila tekan lama kita boleh preview dulu. Okay, hari kelima tengok besar. Dia kata, oh tak nak lah, tak nak yang ni. And then kita boleh preview. Kita boleh preview. Oh mungkin yang ni lah nak gunakan klip ni. Okay, hari keempat. Okay, and then kita baru tak klik tambah. Jadi bila kita tekan tambah, benda ni masih lagi tak hilang kan kat atas. And then kita bolehlah preview satu-satu. Okay, kemudian itu masukkan media. So dalam media ini, you boleh masukkan video. Kat sini kita boleh sorting. You boleh masukkan video ataupun gambar. Dua tu media utama kita dalam kita buat editing. Jadi katakanlah saya tadi cendawan kukuh tadi. Dia kata saya tak nak gambar, so saya just nak video. So kita filter kat sini. Jadi yang gambar dia tak akan appear. Kalau yang tadi semua gambar dan juga video. So dia akan mengacau lah pada saya. Okay, media adalah yang pertama. Tanpa media, kita nak edit apa kan? Kemudian, let's say, you nak jadikan picture in picture. Okay, picture in picture, you pergi pada layer. Dekat layer ni lah, dia ada banyak function yang you boleh explore lagi. Let's say, kita ambil, nak masukkan picture in picture kan, jadi kita layer kan, masukkan media. Okay, saya nak jadikan dia kontra. Jadi saya akan masukkan benda lain lah. Okay, dalam cendawan kukuh ni saya akan masukkan telur. Cerita cendawan kukuh dah menjadi telur. So you nampak ya, bila macam ni maksudnya video telur ni berada di atas video cendawan. Okay, you tengok kenapa dekat sini pada permulaan tiada video telur? Sebab video telur bermula daripada sini. Inilah yang dimaksudkan dengan timeline. Dalam sebuah editing, sama ada apps ataupun software, yang bagusnya adalah dia mesti menggunakan konsep timeline dan juga track ataupun apa panggil lah? Layer. Layer. So timeline ni adalah menunjukkan yang kita tahu dia ada berapa tempoh masa dia. Apakah yang dimaksudkan dengan transition? Transition ni kadang-kadang membuatkan orang confused. So transition mestilah berada di antara dua klip. Ini klip satu, ini klip dua. Doesn't matter berapa tempoh masa klip tu, adalah bergantung kepada berapa lama yang kita shooting. Okay. So di antara dua klip ni you nampak yang ada tanda tambah. So sekarang ni dia tak ada apa-apa transition di antara dua klip ni. Jadi kalau kita play, dia terkejut kan. Jadi kalau you nak tambahkan transition, tambah klik saja pada tambah, and then ini adalah transition yang by default ada. Okay, saya sebenarnya semalam saya sengaja reset balik semua ni sebab saya nak tunjukkan kalau tanpa apa-apa add-on bagaimana keadaan dia. So ini adalah yang basic.
So dengan yang basic sendiri pun dia dah pada saya quite good, sebab saya tak suka transition yang terlalu terlalu pelik-pelik. Okay, back kepada dia. So bila kita ni aktif, nampak kuning, yang ini aktif. Okay, dia kuning. So macam mana kita nak edit kita punya transition, klik pada yang nampak ada apa tanda tu. Okay, so maksudnya sekarang ni nampak kat sini 0.5 hingga berapa punya tempoh ni kan. By default dia akan 1.5. Maksudnya you kena faham bila saya zoom macam mana saya nak zoom, saya just gunakan jari saya kat phone. Okay. Dalam transition bila saya dah apply, perasan tak? Dia macam video tu berselisih. Okay. Itu adalah 1.5 second. Kalau saya tambahkan duration dia let's say kepada 3 second, you perasan tak warna biru untuk transition tu tadi sekarang pendek kan? And then bila saya naikkan pada 3, warna biru tu, area biru tu dia dah semakin besar, maksudnya kita punya duration untuk transition semakin besar. Okay, saya play. Jadi transition tu akan lebih lama. Cuma you kena faham konsep. Dalam transition antara dua klip tu dia akan berselisih. Sebab apa berselisih? Kita pakai kain pelikat lah kan, kain pelikat, kain batik, kita lipat dia kan berselisih macam tu. Jadi semakin banyak tempo duration yang kita naikkan, maka sebab itulah biru ni semakin besar, semakin panjang, sebab tempo dia semakin lama. Jadi berselisih ni pun dia akan jadi perselisihan dia semakin panjang. Jadi kalau you punya video tu ada suara, mungkin suara tu akan tenggelam. Kat sini ada suara kita, kat sini ada suara. Jadi apabila kita masukkan transition, okay, saya ambil crossfade saja. So dengar suara tu bertindih. Saya ulang sekali lagi. Jadi maksudnya dengan transition bukan sahaja video kita akan overlap, akan bertindih, tetapi suara pun akan bertindih. That's why kalau you nak gunakan transition, okay, make sure duration dia jangan terlalu lama. Actually depends lah pada you punya video kan. Okay, kalau kita gunakan 1.5, tengok berselisih tak suara kita? Still ada. Jadi maksudnya kalau nak gunakan transition, make sure tiada suara kita yang kita nak audien kita dengar dengan jelas berselisih. So maksudnya kat sini saya terpanjangkan, kat sini tadi panjangkan. Okay. Then baru kita letak transition. See, you dengar suara tak video ini pada asalnya, pada awal-awal permulaan video tak ada suara, dan video ini pula klik yang pertama pada ujung tu suara tu pun tak ada sebenarnya. Jadi bila berselisih dia just nice. Okay, belum apa-apa dah cerita pasal pasal transition. Cut. So sekarang ni nampak tak bila saya zoom in, dia lebih panjang untuk satu klip. Zoom in. Tetapi zoom in ini tidak mengubah duration. Macam mana saya kata dia tak mengubah duration? Okey, kita tengok ini adalah first dan di hujung klip ini dia punya duration dia adalah 08452. Okey. 862. Jadi bila saya zoom out, maksudnya saya kecilkan klip dia pun di hujungnya masih sama 08452. Kalau saya besarkan lagi pun besar kan? Di hujungnya 08452. So it just zoom in dengan zoom out saja, tapi tidak mempengaruhi tempoh masa sesebuah klip. Macam mana kalau kita nak cut kan? Tujuan kita editing adalah supaya kita boleh cut. Okay, let's say kita nak buat
Hari macam tak ada kesudahan kan. So kita buat ke tak ada kesudahan. Yang satu lagi ni dia terus 4. Jadi kat sini saya nak potong, let's say. So ada beberapa cara, bukan dua, ada beberapa cara untuk potong. First, daripada kuning ni, kalau you bawa ke sini, you boleh potong belakang. Kalau daripada depan, you tolak dia ke sini, you potong daripada depan. Okey, itu satu cara. Satu cara lagi adalah macam tadi, let's say saya nak potong dekat sini lah contohnya. Kita dah dengar dulu. Okay, sampai sini pada hari ke dekat sini. So saya nampak simbol gunting, klik pada gunting, and then kat sini ada beberapa option. Okay, option yang pertama, trim to left. Yang kat depan ni maksudnya you akan buang bahagian hadapan. Sebab apa yang hadapan tu yang putih Okay, saya demokan. Tak apa sebab lepas ni boleh undo. Kalau saya ambil yang atas ni, nampak yang depan dibuang. Okay, saya undo. Nyatakan je dulu Okay. Kalau saya kata saya nak trim yang hujung, so saya boleh klik kat sini. So dipotong kat hujung. Okay. Kalau saya tak nak potong, saya just nak cut tapi saya tak nak buang dia. So saya hanya perlu split at playhead. Okay, saya cuba play. So maksudnya walaupun kat sini you nampak dia dah ada transition, sebab transition ni akan automatically dia ada rumah dia di antara klip. Jadi bila kita cut tadi, so akan automatically ada dia punya rumah untuk transition. Tapi apabila you play, you tak nampak apa-apa beza pun. Okay. And then apa tujuan kita split macam tu? Okay. So saya kena explain pula sebab kadang-kadang bila saya ajar orang tentang cut and split semua tu, dia tahu nak cut, dia tahu trim tu apa, dia tahu split tu apa, tapi tak dapat idea. Kenapa aku kena split? Kenapa aku kena cut? Kan? Tak dapat idea. So, kalau you all adalah subscriber saya ataupun pernah tengok video saya dekat YouTube, saya memang ada satu video intro Okay. You bayangkan video ni sangat panjang. Takkanlah sepanjang-panjang naik kereta api ni nak jadikan intro, betul? Nak jadikan intro. So kita kena potong. Jadi kat mana kita nak potong? Okay, jadi yang tadi tu saya rasa macam terganggu, jadi saya potong. Terus trim to left of playhead. So maksudnya kita nak potong sebelah kiri kita. Terus, okay. Kemudian panjang sangat video ni kan. Okay, so saya nak buang lagi. Okay, so saya nak buang lagi sebelah kiri. So nak pendekkan sebab saya nak campur benda lain. So maksudnya tadi saya dah buat trim yang sebelah kiri. Kemudian saya nak masukkan efek tau. Tapi saya tak nak masukkan efek kat semua. Okey, yang ni kita nak potong sikit. Tak cantik kan? Okey, so yang ini kita nak potong sebelah kanan. Trim to right. Jadi dah sepanjang tu tadi kita dapat hasilkan yang pendek. Kemudian daripada pendek ni pula saya nak letak efek. Okay, efek ni saya akan gunakan klip grafik.
Clip grafik. Okey, ni by default yang dah ada dalam ni. So kalau katakan saya nak yang lain, pergi je kat kedai asset store ni. Yang ni macam sesuai lah kan untuk intro, catchy macam tu. Okey, dia dah install. So bila dah install, benda tu ada dekat sinilah. Mana tadi? Urban Style. So let's say saya, saya duplicate dululah sebab saya nak tunjuk perbezaan. Macam mana nak duplicate? Tekan and then nampak titik 3 ke atas and then duplicate. So saya ada dua benda yang sama sebab saya nak tunjuk satu yang saya edit cara ni, satu lagi saya edit cara tu. Okey, yang pertama saya terus pada clip graphic and then saya ambil urban style. So kita kena try lah. Sesuai tak? Okey, macam mana lagi? Okay, let's say kat sini saya akan buat Mekna di mana-mana. Contohnya. Jadi sepanjang video saya yang ini, okay. Kata Ana, bising lah Ana bunyi kipas, bunyi angin tu. Macam mana nak buang bunyi tu? Jadi saya akan mutekan. Sorry dalam editing saya tak boleh nak pergi step by step mengikut buku. Sebab sometimes kita nak buat ni, kita nak juga collaborate dengan features-features lain. Jadi you kena catch up dengan saya. Okay, jadi saya dah kat sini saya dah mutekan dia. Okay, no more bunyi angin. Jadi sepanjang video ni ada makna-makna ni. Okay, satu lagi yang saya nak tunjuk kat you all adalah video yang sama yang kita duplicate tadi, tapi saya bahagi separuh. Saya splitkan dia. Split potong dua. Kenapa saya nak potong dua? Okey, mungkin yang depan saya nak guna clip grafik. Yang ni tak nak guna makna lah, buat benda lain. Kalau tak nanti you all tak perasan perbezaan dia. Ana Pataniah. Nama komersial Tapi tak buang lagi angin. Okey, buanglah angin. Serabut kan? Okey, buang bunyi angin tu. Jadi maksudnya first dia ada clip grafik and then disambung. Daripada sini ke sini dia sambung. Kenapa? Mungkin kat sini kita nak gunakan clip grafik lain pula. Let's say nak gunakan ini nak saya gunakan untuk saya punya di YouTube. Macam tu. Jadi video yang sama tapi dua klip grafik yang berbeza. Maksudnya kita kena, that's why kita kena klip. Ada faham semua? Faham ya? Jadi and then kat sini, kat sini clip grafik, you boleh tulislah kat sini webinar KineMaster. Tak, saya ni kadang-kadang sebut KineMaster, kadang-kadang KineMaster, whatever. So kat sini buat Ana Patania. Okay. So saya harap you all dah faham lah apa fungsi cut, split, trim. Cut and trim tu actually sama lah, tapi split tu maksudnya kita potong dua kat tengah. Nanti boleh ke nak potong lagi? Boleh, potonglah seberapa banyak you all nak potong, terpulang. Cumanya dia ada minimum duration kot. Kalau katakan yang ini dah pendek and then you nak potong lagi, boleh, tapi dia sangat nampak sangat kecil. Saya undo. Okey. Jadi bayangkan benda ni dia punya video dia dah macam catchy dah kan, tapi tak ada music yang sesuai. Tadi masa kita pergi dekat asset tadi, mana asset? Sorry.
Tadi masa kita pergi dekat kedai ni, masa kita try gunakan mana tadi? Ni, masa kita test ni memang dia keluar lagu kan. Tapi sebenarnya lagu tu hanya demo saja dalam sini. Tapi bila kita dah install, dia tak ada pun lagu tu. So kita kena pergi cari lagu kita sendiri. So caranya adalah pergi pada audio. Lagu-lagu saya dah memang ada kat sini. Kalau you all punya macam tak banyak pilihan, jangan lupa pergi ke kedai. Okay, play. Okay. Maksudnya kita boleh dengar dulu, tak perlu download. Cumanya semasa kita nak dengar tu, kita kena ada internet connection. Sebab kita punya ni connect dengan dia punya cloud. Kedai ni berada dekat cloud. Tak sesuai kan? Hip hop. Macam menarik. Kalau kita nak, so you boleh dengar lah. Lagu kita kena sesuai dengan kita punya konten kita lah. Okay. So ni dengar balik. Jadi kalau you nak maksudnya bila kita dah install, dia akan masuk dalam kita punya macam library lah kan. So bila kita nak dengar kan, lain kali kita boleh klik saja. Then kalau you rasa you nak, tambah saja. So bila tambah, dia akan berada dekat layer lain. Layer-layer ni sangat penting bila kita buat editing. Contohnya ni kita boleh alihkan ke belakang. Maksudnya apa? Bila video ni starting, tak ada lagu, lagu start kat tengah. Faham Itu maksudnya kena ada layer supaya kita senang. Macam mana nak gerakkan ni? Senang saja. You klik, you akan rasa vibrate. Klik, vibrate, and then you boleh alih-alihkan. Cuba kita pasang. Kata lagu dia punya intro dia macam tak berapa menyengat. Okey, mungkin kita just nak potong dulu sikit kat depan ni. Saya nak ambil yang tengah. Barulah bila ada drum tu kan macam catchy. So macam mana saya dapat agak kat mana saya nak potong? Okay, actually bila kita bekerja dengan audio, kita akan nampak dia punya wave ni kan, gelombang dia. Jadi boleh agak lah kat belakang tu dia punya wave dia macam tinggi sikit kan. So saya rasa kat sini lagi sedap kot dia punya musiknya. Okay, try. Okay, saya akan buang yang depan sebab yang ni saya tak nak. Saya nak ada 2 clip art dalam satu ni. Then takkanlah gambar ni saja kan untuk intro. So kita masukkan lagi gambar lain. Ambil media. Saya punya ni dalam ni, and then ambil gambar ini dan gambar ini. So saya akan ambil 3 klip. So kerana benda ni adalah macam montage, sebab intro ni macam montage, jadi saya tak nak ada suara latar gambar ni asal. Jadi saya akan mutekan dia. Yang ini pun saya akan mutekan dia. Okay, actually kalau you tak nak mutekan, you nak perlahankan, you perlahankan je lah. Okay, tapi in my case, saya nak mutekan dia. So, yang ini, saya nak split, nak potong dia daripada sini. Okay. Pergi pada gunting and trim to left. Okay, dan saya akan kat sini trim to right. Okay. And then untuk next video, saya tak nak ambil daripada yang mula-mula ni. Okay. So tak
payahlah lama-lama. Sampai sini sempat nampak air tu turun cukup lah. Okey, so kita potonglah yang trim to right. Kalau kita tak nak yang kat situ. So dah siap. Jadi, walaupun tadi saya kata saya tak suka gunakan transition, tapi in this case, saya akan gunakan transition. Okay, saya akan gunakan transition di sini. Tiada yang menarik, so saya akan pergi pada store. So, dalam store, ini adalah transition, ini adalah stiker, ini adalah lagu, ini adalah sound effect, dan this one adalah kita punya apa, clip art, clip graphic, sorry. This one kita ada video-video lain. Ini ada still image yang provided, dan ini ada text. Okay. Saya sebenarnya nak pergi pada transition. Okay, nice. Okay, saya gunakan cross line. Jadi dekat sini cross line ada, dan saya okay, cross line yang macam mana kita nak. Jadi bila daripada bual-bual, nice kan? Nice. Saya besarkan sikit supaya senang nak bekerja. So by default dia adalah 1.5, saya nak jadikan dia 1. Tengok macam mana. Laju sangat. 2. Okay lah 1.5 boleh lah. Okay, and then dia lain transition, lain dia punya option yang ada. So macam option kat sini kita boleh pilih kita nak color apa. Hijau and putih. Let's say saya nak gunakan warna yang sama dengan tadi, which is maroon. Okay, ini adalah palette. Kalau tak nak palette, you pilih yang ini. Saya nak samakan lebih kurang lah warna tu, konsep warna. Dia macam mana tadi, pink-pink macam tu kan. Jadi bukan apa, dekat sini kita punya konsep ni adalah warna pink, fuchsia. Jadi kat sini pun mesti gunakan konsep yang sama. Kenapa? Back kepada konsep in design, kita tak boleh gunakan warna yang rojak sangat. Right? Okay, tengok. Okay. So dekat sini, sebab dia daripada ke sini dengan kat sini dia macam terkejut kan. So ini saya tak nak gunakan transition, instead of saya akan gunakan text punch. Jadi clip grafik ni pun kalau saya nak explain in word susah. Tapi boleh katakan dia adalah satu template yang you boleh gunakan, and clip grafik dia embedded di dalam video tu, dia embedded. That's why kenapa kat sini saya split. Sebab saya nak kat klip pertama dia embed dengan klip grafik lain, dan yang kedua, yang split yang kedua saya nak embed dengan klip grafik yang lain. Kalau saya tak split macam first tadi saya ajar, kita akan hanya dalam satu klip tu benda yang sama. That's why kita kena split. Okay, back kepada kat sini. Saya akan pilih 2. Alright, make life great. So, dekat click grafik ni pun you boleh edit dia punya duration. Macam mana? So, pada click grafik, okay, saya ulang bila kita aktifkan satu klip, dia akan ada tanda kuning. Betul? So, maksudnya klip itu aktif. Tapi kalau kita nak edit duration clip grafik, kita kena aktifkan first, aktifkan klip. Klik pula pada clip grafik tersasul. And then kat sini you pendekkan. Ni nampak tak? Walaupun you adjust dia punya duration, tetapi klip itu tak ada berubah pun. Maksudnya kita hanya ubah dari segi duration. Apa yang berlaku? Okay. Clip grafik. Biasa clip grafik. Nampak tak? Okay, saya ulang Kalau tanpa saya buat ni, tanpa saya adjust duration clip grafik, apa yang berlaku?
Okey, itu yang berlaku. Tetapi apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak edit dia punya duration. Saya kurangkan sikit supaya apa? Saya nak kat sini ada klip grafik, kat sini biasa nampaklah kereta api kan. Jadi orang tahu, oh naik kereta api Ana ni kat mana, macam tu. And then baru klip grafik balik. Okey, semula. You nampak tak? Barulah dia smooth. Dia tak terkejut. Kalau macam tadi tu, okey saya ulang balik. So kalau you play kat sini kan, you play, dia terkejut tau. Antara satu klip, walaupun dia continuous tapi dia terkejut. Dia macam tak cantik. That's why kat sini saya ubah duration untuk klip grafik supaya adalah kat sini klip grafik and then nampaklah gambar kereta api secara normal, and then daripada sini ke sini dia tak banyak perubahan. Faham? Itu saya punya intention saya. Ni pun cantik. Sebab apa? Macam dia dah hai macam tu kan. Hai. Patut tukar. Let's say saya start kat sini je. Apa yang berlaku? Macam dia tak habis hai lagi, orang dah tutup pintu. Macam tu. So saya back. Okay, bye. Jauh sikit bye tu, and then baru orang tukar transition. Faham? So itu maksud saya tentang macam mana kita nak split, kenapa tujuan kita split, dan kita masukkan lagu supaya ada jiwa, ada roh dalam kita punya editing. Okey, seterusnya saya nak masukkan satu media tapi hanyalah plain saja. Maksudnya saya nak letakkan black screen macam ni. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Tapi you kena letakkan, sebab kalau you tak letakkan black screen tu tadi, kita punya, tengok lagu kita ni kat sini hijau, kat sini dia kelabu. Sebab apa? Nanti dia sampai sini je kita punya render. Dia tak akan teruskan kat sini. That's why kat sini saya akan tambahkan satu black screen. Dalam black screen ni saya akan letakkan klip grafik. Okey, saya akan ajar you all macam mana saya buat saya punya intro untuk video di YouTube saya lah. Klip grafik. Saya gunakan neon, and then this one okay, walaupun dia hitam, nampak bila kita dah gunakan klip grafik, dia ada roh, dia ada wow factor. Apa benda nak letak kat sini? Biasalah, nak letaklah nama sendiri, Ana kan. Barulah kita glamour. So macam mana nak letakkan nama? Pergi pada layer dan kita tambah teks. So boleh letak apa-apa saja. In my case, mestilah saya nak letak nama saya. Takkanlah nak letak nama Dr. Umar pula kan. Okay, ni by default lah tulisan dia. Kalau kita nak besarkan, just besarkan. Dia tak ada macam Microsoft Word yang kita boleh pilih 12, 14, tak ada. Dia kita just resizekan dia secara freestyle macam tu. Dan jenis tulisan apa yang kita nak gunakan? Nampak tak A ni? So ini adalah untuk pilih jenis tulisan. Ini adalah by default. Kalau you tak suka tulisan yang ada dalam by default ni, you boleh pergi pada kedai ni, App Store. So ini adalah feature-features yang ada lah. Kalau Dr. Umar nak edit video nanti, nak letakkan apa bahasa Tamil tu, boleh gunakan Tamil ni. Tapi sebab saya tak tahu, tak faham apa benda tu, and then saya akan gunakan yang lain lah. Mana yang cantik ya? Berieto. Okay, kita gunakan teks ni. Okay, dia ada dalam kategori Latin handwriting. And then, so nampak tulisan tu dah berubah. Okay, itu adalah untuk font type ataupun typeface. Kemudian nak tukar warna, pergi pada, nampak tak putih tu? Okay, itu adalah palette dia.
Kalau nak senang gunakan yang ni lah. Nak gunakan warna apa? Kuning. Okay, so nampak Okay, satu. And then, you nampak tak saya punya apa ni, layer untuk teks saya ni berwarna kuning tapi dia start lambat. Jadi nanti lambat pula saya punya nama keluar. Macam mana nak glamour kan? Okey, tarik dia ke depan. Actually kan macam ni. Bila you tekan, you akan rasa vibrate pada handphone. Maksudnya you memang dah touch on it. You maksudnya okey, dah kena dah tu. And then kita bawa. Macam mana kita nak tahu yang kita punya apa ni, teks ni, layer teks dengan layer hitam ni berada dah ngam, kita akan rasa vibrate yang kedua. Tekan. Sebab saya nak you feel the same way like I am, you kena rasa vibrate tu. So jadi barulah dia. Tapi dia macam kejung kan? Tulisan tu kejung. So saya akan masukkan sedikit roh kepada dia, iaitu saya akan tambah in animation. In animation maksudnya animation semasa dia mula-mula masuk. Saya tak akan, biasanya sangat jarang guna benda yang pelik-pelik, saya akan gunakan fade sahaja. Jadi kita tengok in animation. Nampak dia macam tu. Okay, dalam animation ni juga sebenarnya you can tengok kat sini. Ada tempoh masa yang you boleh setting. Kalau 0.5 maksudnya laju. Kalau 2 slow sikit. Nampak Saya cakap dengan mulut and then you boleh tengok dekat saya punya screen. Bila 2 dia okay, so saya nak dia slow lah sikit. Okay. Jadi macam seksi sikit lah. Lemah gemalai macam tu. Okay, apa lagi nak ajar you all? Okay, yang best juga tentang KineMaster ni adalah function chroma key. Chroma key adalah kalau you tengok cerita Spiderman lah green screen. Spiderman tu dia tak adalah terbang pun di langit yang biru dekat awan gemawa pun tidak. Dia hanya terbang dekat studio yang berlatar belakangkan hijau, green Jadi kita pun boleh buat juga. Cuma saya tak ada video saya green screen sekarang ni, tapi saya akan gunakan kartun. Jadi kalau saya nak letak video kartun saya tu di atas di atas skrin hitam saya ni, di atas nama Ana Patania, saya tak boleh guna media. Saya kena tambah pada layer. Itu beza dia. Bila kita klik kat layer, maksudnya dia akan berada di bawah layer lain. So klik pada layer, ambil media. So saya punya ni berada di sini dan saya akan ambil action. Okay, yang ini saya gunakan apps Zapeto. You all boleh install. Dia free untuk, rasa saya ada 2 kostum tu kot yang you boleh gunakan secara free, lepas tu kena bayar. So tak apalah. So saya memang buat Zapeto purposely saya nak ada saya punya apa panggil ni? Bukan figura, apa ya? Avatar. Saya punya avatar saya dengan action macam ni, sebab saya dah imagine masa saya main Zapeto tu, aku nak guna untuk YouTube, untuk intro. Kita dah imagine. Okay, kemudian cumanya yang tak best sebab Zapeto ni dia akan ada perkataan Zapeto kat sini, nampak? Jadi semasa saya buat Zapeto ni pun saya imagine jugalah. So saya later on saya nak crop dia, nak buang perkataan Zapeto tu into frame pula dia kan. So apa yang akan saya buat? Okay, saya akan cropkan dia dulu sebab saya nak buang perkataan Zapeto. So macam mana? Scroll kat bawah ni ada cropping. Klik pada cropping and then be careful kita tak nak terpotong kasut dia yang cantik tu. Dah. Okay, and then macam mana nak kecilkan lah. Tolak je. Okay, kalau nak crop lagi bahagian atas pun boleh. Crop lah. Dia tak efek apa-apa pun sebenarnya. Nak crop lagi boleh. Okay. Syarat untuk chroma key adalah mesti green screen atau blue screen. Cuma saya tak pernah try dengan blue screen sebelum ni.
Okay, make sure yang aktif adalah layer kartun ni, avatar kita ni, and then ambil pada chroma key. Okay, pada chroma key, you kena enablekan dia. Tara, you nampak tak? Yang hijau tu dah tak ada. Okay, saya ulang magic kan. Enable, tara. Okay. Then, cumanya, okay, dia depends. Sometimes bila you enable, dia tak semestinya dia akan fully buang. Sometimes kalau especially bila kita memang gunakan Green Studio, mungkin kerana faktor pencahayaan dan sebagainya, you kena bermain-main dengan ratio kat sini ratio kat sini, and ratio kat sini, ataupun ratio dekat detail curve ni. Kena bermain-main lah dekat sini untuk buang fully green tu. Semuanya in my case, saya punya avatar saya dah tune. Katakan tak nak bagi nampak kasut pun, boleh juga macam ini. Tertutup pula kataan nama kita. So, tak nak lah. Ingat ya, there is no right or wrong dalam editing. Benda-benda kreatif ni tak ada right or wrong. It depends on your own creativity lah. Okay. Cuba kita play. Yang avatar ni pun saya tak nak lah, bila starting dia macam kaku je kan, kejung. Saya nak dia macam tu, macam gedik sikit. So okay, sampai sini saya akan trim to left. Jadi kita akan bawa dia ke depan. Ingat bila kita dah betul-betul ngam, dia akan rasa vibrate tu. Okay, cuba play semula. Okay, dia tak perlu lama pun sebenarnya. Macam best pula. Dan dia adalah satu yang bagus sekiranya you all boleh manage timing tu supaya dia ngam dengan lagu. Sebab bila kat sini dia macam pada saya dia terlalu lama. Jadi saya nak endingkan dia dekat sini. Tengok pada wave lagu Sebab kat sini macam lama sangat lah, macam boring juga. Tapi kalau nak boleh lah sampai sini sebab dia punya drum dia cantik. Kan sampai sini. Okay, so lagu pun kita buang. Cuma lagu nak dia punya gunting dia kat bawah sikit. Trim to right. Alright, yang ini pun kita bagi sama, kita trim to right. Yang ini pun kita akan trim to right, okay. Yang ini pun trim to right. So, sekarang ni total duration kita berapa? 12 saat 12 saat something. Seterusnya saya nak tunjukkan satu lagi features yang ada dalam KineMaster yang menjadikan ia sebuah apps professional editing. Okay, pergi pada media. Okay, actually dekat asset store ni, kalau you tengok pada scroll pada video, dia dah ada beberapa template yang menarik seperti countdown. Okay, saya belum lagi install, so kita install. Then, okay, yang ini yang saya dah install. Saya tunjukkan dulu cara dia. Okay, ini adalah pintu. Oh, sorry. Sebab, okay, bila dia ada green screen macam ni, maksudnya kita nak gunakan chroma key. So, chroma key dia tak boleh berada dalam first layer. Okay, saya akan gunakan layer lain dahulu. Okay, saya gunakan satu gambar. Okay, kemudian kita akan pergi pada layer, media, and then pergi pada videos. Kalau tadi, okay, yang kita dah install tadi dah ada dah. Let's say saya nak gunakan yang ni lah. Sorry, salah. Kalau countdown, kita letak dekat first layer. Okay, so dia countdown daripada 10 sampailah habis. Let's say saya nak just start countdown dari 3. Saya cuba tengok boleh buang tak. Okay, so 3, 2, 1.
Kan kalau daripada 10 tu dia macam lama sangat. 3, 2, 1, 0, zas. Right. Itu adalah video template yang dah ada dalam KineMaster. Satu lagi saya nak gunakan features ni, yang pintu tadi. So bila kita nak gunakan chroma key, dia mesti berada dalam layer kedua. So pergi layer, media, videos. So saya pilih pintu. Jadi kalau pada layer kedua, senang untuk kita resizekan gambar tu ataupun video kita. So saya besarkan dia untuk full screen. Kenapa tak nampak pula gambar kita punya cendawan kuku tu? Sebab layer satu kita dia dah besar, dia dah menutupi layer ke atas. Jadi layer ini akan berada di atas. Jadi kita sebenarnya nak jadikan yang hijau tu sebagai chroma key. Jadi pergi pada, so kalau kita aktifkan dekat sini, dia akan keluarkan menu lain untuk layer ini. Pergi pada chroma key and then enable. Kenapa tak nampak cendawan tu? Okey, you kena ingat di dalam chroma key yang dalam video ini dia dah settingkan dengan warna hijau. Maksudnya dia nak letakkan warna hijau tu sebagai benda yang kita boleh ubah. Jadi dekat sini, dekat key color, kita kena make sure kita pilih warna hijau. Nampak dah? Dah nampak dah? Okey, bayangkan kat sini. Buka pintu. Kan macam misteri zas macam tu. Okey, kita sambung kita punya cendawan kuku kita. Dah siap intro kan? Okey. Pergi pada cendawan kuku. Okey, kerana saya nak review dulu saya punya content. So saya akan play. Okey, hari kelima tengok hari ketujuh pula. Okey, hari keempat. Okey. So potong. Okey, hari kelima tengok besar. And this one. Tengok tu. Hari ketujuh. Kulat sisir. Kejap lagi kita nak tuai kulat sisir kita ni untuk masak. Okay. Kalau you perasan, saya punya ada 3 klip ni pada 3 hari yang berbeza dan dia punya volume suara tu berbeza, tak sama kuat Jadi apa yang akan saya buat adalah saya nak cuba samakan suara tu. Okay, first of all, tips. Bila you buat editing, make sure you punya volume you adalah dekat tengah. Maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dia punya volume. Kenapa saya pilih tengah? Sebab macam ni. Sebab orang akan dengar kita punya hasil editing kita ni, video kita ni, bukannya diorang akan gunakan speaker yang volume tinggi ataupun terlalu rendah, yang sedang-sedang. Jadi kita pun gunakan volume yang sedang-sedang untuk kita monitor sama ada audio kita ni cukup kuat ataupun tidak. And then kalau dia slow, kita akan kuatkanlah volume suara kita. Kalau kita punya ni slow, tinggi sangat, kita akan slowkan. Macam itulah. Jadi that's why saya tak advise you gunakan tengah-tengah saja, supaya you boleh monitor benda ni yang sedang-sedang saja. Okay, termenyanyi. Okay, so kat sini kita tengok volume dia. Memang by default dia 100, tapi adakah dia cukup kuat? So tak berapa dengar kan?
So macam mana saya tahu dia tak cukup kuat juga adalah daripada you akan nampak dia punya apa, lampu LED, bukan lampu apa. Tahu nak cakap apa? Okay, saya play. Nampak hijau-hijau naik tu. So nampak dia slow kan. Jadi saya akan naikkan volume dia kepada 200%. Okay, cuba play. Sorry, salah. Yang ni. Sangat slow. So saya naikkan 200%. Still tak kuat lah pada saya. Okay, apa yang saya akan buat, saya akan cuba boostkan lagi suara tu pergi pada auto volume. So dia akan cuba boostkan. Ini adalah cara yang kedua lah. Okay, you tengok perbezaan pada lampu yang hijau tu. Indikator dia tu. Itu adalah step yang kedua. Kalau lah suara tu still slow juga, apa yang you all boleh buat, okay, cara yang last yang kita boleh buat dekat KineMaster ni, you klik aktifkan pada klip video itu, cari kat bawah, you ambil extract audio. Okay, bila extract audio, automatically you akan nampak you punya klip ni mute kat sini. Berbeza dengan klip kat sini, dia tak ada pun tanda apa, sound speaker tu kan. Dekat sini dia ada tanda. Kenapa? Sebab dia kat sini akan jadi mute. Kenapa? Sebab audio dia dah pindah ke bawah. Dia dah pisahkan. Okay. Kalau tak, kalau by default sebenarnya dalam video itself, yang contohnya klip ini, dalam video itself dah ada audio. Cuma dalam kes yang ini tadi, kita splitkan, kita extract audio tu. Faham ya? Okay, jadi kat sini kita kena semula pergi dekat 200% dengan auto volume. Okay, apa yang saya nak buat adalah saya nak naikkan lagi satu lagi envelope. Nampak simbol macam apa, naik bukit ke apa kat sini? Okay. So dalam envelope ni by default dia adalah 100%. You nampak ada satu garisan kat tengah ni, dia maksudnya kat tengah. Jadi saya akan naikkan dia, sorry bukan kat sini. Saya akan naikkan 200%. Nampak? Dia punya line tengah tu dah naik ke atas. 200% maksimum. And then kat sini pun hujung sekali pun saya akan naikkan 200%. So you nampak dia punya, saya punya indikator hijau tu pun dia dah up to tengah. Okay. Tapi itu sampai situ saja had yang KineMaster bagi kepada kita untuk naikkan volume. Okay, saya revise balik cara yang volume. Cuba play. Hari kelima, tengok besar. So yang ini volume dia dah kuat sikit lah berbanding yang ini. Jadi saya tak perlu extract. Cuba play lagi. Hari kelima, tengok besar. That's why kalau kita nak buat dubbing ataupun voice over, antara rule of thumb yang saya pernah belajar sebelum ni adalah kita kena record suara kita pada masa yang sama. Contohnya kita nak buat recording tu sejam, 10 sampai pukul 11 saja. Kena buat 10 sampai 11. Sebab apa? Kalau kita record lagi sambung pada pukul 2 petang, sebenarnya kita punya volume suara kita dah berbeza, kita punya mood pada suara kita pun berbeza. Jadi that's why kena setkan sekali harung macam tu. Okay, tu kalau kita nak buat voice over lah. Kemudian walaupun dekat sini ada suara, tetapi sebenarnya perlu untuk you letakkan juga music background. Tapi dengan music background tu volume dia sangat slow. Sekadar kalau kita makan puding tu manis-manis buah lah kan. Bulan puasa ni puding pula. Manis-manis buah. Jadi lagu yang menjadi background music ni dia pun sekadar penyeri saja. Okey. Penyeri halwa telinga saja. Sebab yang main kita adalah suara kita. Tapi music tu perlu, sebab bila orang pakai headphone sebenarnya, nanti you all cuba dengar betul-betul,
go back kepada saya punya previous video dekat YouTube, kebanyakan video saya memang ada suara dan juga muzik. Cuba you pergi pada video orang lain yang hanya ada suara tanpa music background, you akan rasa kurang hamba sikit. Macam tu lah. Okay, cuba pilih. Tapi lagu ni janganlah lagu-lagu yang terlalu hard rock macam tu. Tak sesuai. Lagu-lagu macam ni dia macam easy going, santai, macam lullaby, macam tu. Okay, kalau lagu ni biasa saya gunakan dalam clips yang tak ada suara. Masukkan sikit lagu Korea kan, tengah in. Ini tak sesuai sebab dia rancak. Yang ni saya biasa gunakan untuk ending. Lagu ini saya gunakan untuk kalau naik motor. Sebab dia macam beat dia lebih laju kan, dia rancak. Back kepada Family Day lah. Dia santai macam tu Hari keempat. Okay, dia punya lagu starting kat sini. So saya akan potong sedikit. Trim to left and then yang ni kita masukkan. And then biasanya saya akan bawa lagu ni, saya tak akan starting macam ni. Ni lagu kan. Ni lagu tadi, lagu intro, ini lagu untuk kita punya content. Saya tak akan buat macam ni, saya akan tindihkan dia. Kenapa? Kita nak dia blend. Okay. Tapi lagu ni dia overshadow kita punya suara. Jadi kita kena slowkan dia sikit. Berapa banyak nak slow tu pada saya depends pada perbezaan suara dengan lagu lah. Tapi biasanya saya akan buat di antara 15 ke 30 saja. Saya tak akan pergi more than that lah. Sebab yelah kita nak manis-manis buah je. Dia tak berapa nak dengar lah. Tapi sebenarnya kalau you all pay attention betul-betul, you akan dengar music tu. Tengok besar. And this one. Kalau kita nak buat recording suara lah yang ada suara kita, it's good kalau you all boleh invest untuk beli external microphone. Sebab apa? Sebab microphone yang built-in dekat handphone kita ni dia adalah jenis Polar Pattern Omni. Omni ni maksudnya dia bulat, dia record surrounding. Jadi walaupun katakan kita memang depan handphone ni tengah bercakap dan suara kita kuat, and then tiba-tiba ada suara ada motor lalu. Jadi mikrofon kita akan lebih catch up bunyi yang lebih kuat, iaitu bunyi motor tu compare dengan suara kita. Jadi bayangkan masa tu kita tengah bercakap dan ada fakta-fakta yang penting kan. Jadi dah tak kedengaran dah suara kita sebab handphone kita catch up bunyi motor tu tadi. Jadi kalau you all ada earphone yang ada mic sekali tu pun boleh lah kan. Tapi dia punya kabel dia pendek sangat. So beli external microphone, panjang dia mungkin dalam 1 meter lebih. Boleh lah pakai. Cumanya ada kekangan sebab dia wired. Bila wired ni maksudnya ialah terhad dalam 1 meter lebih je you boleh pergi away daripada handphone. Jadi macam saya merasakan satu kekangan bila saya shooting dekat sungai lagi. So saya beli yang wireless dalam 200 lebih untuk 2 mic. Sebab saya dengan husband nak pakai mic yang berbeza macam tu. Nak ajar you all macam mana kita nak lajukan sebuah video. So saya akan naikkan suara ni dulu, tak dengar lah. Ni tak pakai external microphone sebab kat luar susah. Jadi kita akan gunting sebab kat dalam ni dia ada dia punya akal. Okay, so sampai sini. Jadi yang tengah tak tahu cakap apa tu, saya akan mutekan dia sebab yang saya rasa tak penting apa yang saya bebel ni. And then saya akan naikkan speed. Maksudnya dia akan laju lah kan. Sekejap.
Oh, saya rasa yang ini sesuai kat depan sebab dia just macam tu, sikit, cut. Lepas tu dengar saya bebel sikit. Ni pun saya rasa tak nak, saya just mutekan dia and then kita naikkan speed. Okay, speed ni kalau 2 okey lagi. Kalau you naikkan lebih pada 2, dia akan keluar macam satu warning lah kot. Maksudnya kalau lebih pada 2, masa you play dia akan nampak macam jerking macam tu, tapi sebenarnya bila dah jadi video betul dia smooth. Tapi sebab saya jenis tak suka kan, saya nak saya jenis yang what you see is what you get. Jadi saya takkan, biasa sangat jarang gunakan lebih pada 2 sebab saya nak tengok terus dia punya hasil. Okay, yang tengah terkiak-kiak tu tak payah tunjuk kan. Kalau you mute, kalau you naikkan speed, you kena mute. Sebab apa? Kalau you tak mute, nanti suara you jadi macam suara Cik Mang. Melainkan you memang purposely nak suara Cik Mang. Masak pula. So actually masa masak telur tu saya lupa nak ambil video. Jadi okey, yang ini kita nak dia ada gerak sikit lah. Kalau tak, nampak dia macam statik saja kan. You pergi kat tengah-tengah, nama dia adalah crop, pan and zoom. Start position. So maksudnya start saya macam ni, dekat end dia adalah besarkan. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah nampak itu tujuan saya lah. Cumanya bila still image ni dia memang tak boleh lama sangat sebab saya pun tak ada letak transition, so saya akan buang separuh bagi dia lebih singkat masanya. Kat sini adalah sometimes kita ambil video tu dalam keadaan mungkin vertical, tak cantik. Apa yang saya nak buat adalah first kita rotate. Ni starting dengan gambar telur ni kan, tak ada suara kita kan. Jadi kita naklah biarlah lagu kat sini dia kuat. Jadi dekat sini saya akan split. Dekat sini saya nak naikkan dia kepada 100%. Okay, cuba play. Kita ada cendawan, kita ada pucuk paku dan juga pucuk ubi. Okay, mesti you all ada tertanya, Ana macam mana nak buat macam macam video saya tu kan ada anapatannya. So sepanjang video saya tu ada anapatannya, macam konon-konon kita punya logo lah kan. Okay, tak susah pun ya. Okay, caranya macam ini. Okay, let's say saya nak letak satu nama. Yelah, mestilah letak satu nama. Untuk teks ni, tadi saya dah ajar macam mana nak pilih font type, nak tukar warna dan sebagainya. Sebenarnya dekat sini dia ada option. Ada text option. Dalam text option ni, you boleh pilih lah you nak macam mana character. Each character tu ada tak dia punya spacing. Okay, so ni by default tak ada lah. Ataupun line. Kalau 2 baris, jarak antara satu baris ke baris yang kedua tu berapa. So boleh ubah dekat text option. Nak underline ke, okay. Ataupun you nak ada outline. Outline tu macam ni dia ada outline. Nampak kita ada hitam. So itu adalah outline. So kalau tak nak outline, boleh juga ada shadow, glow dan juga background color. Background color ni, okay, saya tunjukkan dia ada 2 option. Sama ada you nak dia pendek ngam-ngam dengan tulisan ataupun you nak full sepanjang screen. So kalau you nak pendek ikut tulisan, my advice adalah dekat sini, okay, sini ni nak ubah tulisan dekat sini you tambah 1 space bar, kat sini tambah 1 space bar ataupun 2 space bar pun boleh ikut. Sebab apa? Sekejap. 1, 2. Supaya dia tak rapat sangat.
Tak cukup space bar. Satu lagi. Okay, itu satu. And then macam mana nak tukar warna? Dekat tadi background color. So kat sini nampak tak 0, 0, 0, 0, 0. So 0, 0, 0, 0 bermaksud warna hitam. So klik. And then katakan you nak warna apa? Kuning. So nampak tak kat sini 50%. So 50% tu bermaksud berapakah dia punya kepekatan warna ataupun your transparency. So kalau 50% nampaklah 50% punya transparency. Kalau nak full maksudnya tak transparent, ambil lah 100%. So 100% macam ni lah. Kalau transparency tadi 50%. So yang ini pun berapa persen nak guna? It's up to you. This is your video. Okay. Cumanya in my case saya tak nak. Okay, saya akan letak kat sini. And then saya prefer gunakan Rensing Script Bold. Then kat sini. Mungkin saya akan letakkan sedikit shadow. Shadow enable. Shadow ni pun you boleh pilih nak shadow warna apa. Warna hitam, warna kuning, warna hijau. It's up to you. And then berapa, katakan saya nak pilih warna hitam je lah, shadow warna hitam. And then berapa transparency. So saya tak nak buat transparency. So you akan nampak shadow sini. So shadow dia tak macam outline. Dia mungkin tak terlalu obvious. Okay. Jadi you tengok. Saya punya Anapatania tu dia sampai sini saja. Kenapa? Sebab layernya sampai sini. Jadi kalau you nak sampai end of video, you kena tariklah dia sampai ke hujung editing yang you dah buat. Sampai sini, let's say. Jadi kalau you nak letakkan logo pun boleh letak logo lah. Letak logo college ke, letak logo poly. So untuk handwriting ni, you kena pilih dulu ke sini. You nak apa? Kalau nak bulat, ambil bentuk bulat lah. Kalau nak petak. Kalau nak just anak panah, buat anak panah. You pilih yang mana. So macam saya biasanya gunakan ambil pilih bulat. And then bulat tu pula, nak bulat tu setebal mana. So boleh pilih saiz bulat. So saya biasanya gunakan yang second kecil ni. And then you nak warna apa. So tekan pada warna ni, pilih warna apa. Warna pink. Kalau Puan Dila, dia suka Puan Dila bersama saya tak hari ni. Puan Dila mesti pilih warna pink. Kalau saya akan pilih warna merah saja. Senang. Okay, and then so mulakanlah buat bulatan. Oh, nampaknya pada saya dia tak cukup wow lah. So saya akan delete. Saya akan buat semula handwriting. Dekat sini mungkin saya akan tambahkan saiz dia. Okay. Besar. Jadi barulah nampak. Oh, kat situ penting. Okay, back. Sorry. Okay, jangan risau. Yang ini kemudian kita boleh besarkan dia, boleh kecilkan kemudian lah. And then boleh movekan ke mana yang kita nak highlight. Contohnya saya tengah highlight. Okay, kita kena siang cendawan ini. So bila dia pegun macam ni, tak cantik. Okay, saya just nak highlight benda ni. Oh, sorry, saya nak dia highlight dekat sini. Dia just ngam kat situ. Okay, dan saya nak dia ni tak naklah kejung macam tu. So tak nak kejung, saya akan tambah in animation. So kat sini in animation, ambil draw by stroke. Ya, saya punya preference saya adalah draw by stroke. Kalau you nak dia pop up ke apa, terpulang pada you. Dia ada banyak lagi option. Tapi saya akan ambil draw by stroke. So draw by stroke maksudnya nampak macam kita lakarkan bulatan tu. Berapa lambat dia punya draw tu adalah animation kan, kita boleh pilih. Kalau kita nak dia lambat sikit, buatlah 1.5 ke 2 ke, slow lah sikit dia punya draw tu kan. Laju-laju nak ke mana? Macam ni kan. So saya nak buat stiker sedap contohnya. So ini pun banyak sebenarnya. Kita ambil emas ni. Sebab saya punya dinding saya tu jadi bila dia buat times up tu macam thumb up tu, saya akan rasa happy, terharu macam tu. Okay, kalau tak nak, ubahlah. Kalau katakan kita dah buat, kita nak ubah kan, klik pada sini dan kita tukar. Adakah tu macam ni? Ni lah macam terharunya, dia kata sedap aku masak macam tu. Okay, semula. How about effect?
apa beza efek dengan clip art? Okay, saya tunjuk dekat sini lah. Kalau clip art tadi, dia embed di dalam clip video kita. Efek ni pula, okay, let's say saya akan ambil Gaussian lah mosaic. Okay, efek ni nampak dia berada di atas layer. Contohnya, katakanlah muka ni rahsia, tak nak orang kenal, so kita letak Gaussian blur ni. So, efek dia berada di atas. Dan efek ni pun bukan hanya ini je. Okay, bukan hanya ada basic effect. You boleh pergi pada app, asset store dan dapatkan efek-efek lain. And then you kena try and error lah untuk dapatkan efek yang sesuai dengan you punya theme. So, saya sangat jarang gunakan efek. Kalau saya guna efek pun gunakan mosaic sebab nak tutup perut buncit. Okay. So, itu kita dah cover semua untuk layer. Yang lagu ni pun sudah. Kemudian yang seterusnya adalah record. So, kita try play. Tapi, dia punya volume slow kan? Jadi, saya akan naikkan 200% dan juga saya akan gunakan auto volume. Faham recording ini pun dia akan gunakan layer warna purple ni, you boleh alih-alihkan dia. Okay. Tadi saya ada explain bahawa dalam KineMaster boleh up to 4K punya quality, tetapi it's depend pada you punya device lah, you punya phone. Macam phone saya hanya boleh support up to QHD, tapi kita nak sambung nanti tu. which is still good. Dekat sini bitrate ni pada saya okay, sebelum bitrate, sorry, frame rate ni ambil 30. Okay, Malaysian punya TV memang gunakan sistem PAL, tapi saya percaya sekarang ni pun dia dah ke arah NTSC. NTSC adalah 30 frame per second. Sebab macam TV sekarang pun ada yang kita beli online kot, so dia boleh switch antara PAL dengan NTSC. So saya gunakan 30 lah sebab dia lebih international kot. And then bitrate ni, semakin tinggi you punya bitrate, you tengok dekat about ni, sekarang ni bila saya punya low, dia punya size saya estimation dia adalah 84 MB. Tapi bila saya naikkan kat tengah, Okay. No, we stop already. Okay. Puan Ana? Yeah. Okay, so Puan Ana cuma tinggal sikit je lagi ya, part export tu nanti, betul? Betul, sikit je lagi. Okay, alright. So, tapi kepada peserta bengkel, kita akan sambung bersama dengan Puan Ana pada pukul 2.15 nanti, petang nanti. Anda boleh login gunakan link yang sama untuk session ini, di mana kita akan brainstorm video apa yang anda akan buat untuk PDP anda, and then Puan Ana akan bagi macam special consultation one-to-one with you all and discuss how you guys are going to come up with it. Okay, so itu sahaja masa yang kita ada kerana slot seterusnya Puan Ana, kita akan mula pada 10.45 dengan Cikgu Yuva yang akan mengajar bagaimana untuk membuat podcasting ya. So saya harap peserta webinar boleh install aplikasi bernama Anchor yang anda boleh download dari App Store ataupun iOS Play Store. Anchor, ANCHOR, Anchor with Spotify ya, untuk sesi Cikgu Yuva kejap lagi. Kepada yang masih bukan peserta bengkel learning designer dan content creator, tapi anda berminat untuk explore lebih sikit tentang KineMaster, one-to-one session dengan Puan Ana Patania, anda boleh join kami pada pukul 2.15 menggunakan link yang
sama ya. Password meeting ialah 1234. So I'll see you all at 2:30 ya. Okay? Alright, Puan Ana, thank you so much. Tak sangka begitu walaupun di aplikasi yang free tapi boleh buat banyak benda. Okay, over to you Puan Ana. Ada apa nak bagi tahu? Okay, so mungkin yang peserta yang lain, mungkin saya akan upload konten saya dekat saya punya channel. So you all boleh tengok konten tu dekat channel saya nanti. Okay? Puan Ana, maaf kurang jelas. Saya tak dapat capture tadi apa yang Puan Ana bagi tahu. Maaf. Okay, sebab since kita punya leader tu tinggal sikit lagi, so saya akan upload saya punya konten dekat YouTube channel saya. So boleh tengok juga kat situ nanti. Okay, alright. So Puan Ana akan share YouTube link Puan dalam chat ke? Dekat channel saya YouTube. Konten tadi. Okay, alright. Untuk sebelum anda what do you call tamat sesi ini, selesai sesi ini, tolong jawab borang maklum balas ya. Okay, borang maklum balas saya akan typekan dalam ruangan chat, iaitu http bit.ly/track PDP April. Ya. Okay, saya semak semula, pastikan saya bagi link yang betul ya. Okay. http.bit.ly/track PDP April. PDP April. Track PDP April. Semua huruf kecil. Okay. Alright. http.bit.ly/track PDP April. Okay, so tolong berikan maklum balas anda mengenai sesi ini dan kita akan jumpa dalam masa 2 minit lagi. Boleh klik link untuk sesi untuk slot podcasting 101 bersama Cikgu Yuwa kejap lagi ya. Alright, thank you Puan Ana. I'll see you at 2:15. Alright, and the rest of you I'll see you guys in 2 minutes. Okay, I'm going to start the next meeting. Thank you Puan Ana. Thank you peserta.